Penerangan mengenai soalan contoh dari modul serta soalan latihan. Soalan latihan 1. Andaikan hari ini adalah 1 Januari 2017, Encik Samad bercadang untuk melabur sebanyak RM300 pada akhir setiap tahun selama 5 tahun bermula setahun dari sekarang. Kadar pulangan adalah 8% setahun. Berapakah jumlah yang terkumpul pada akhir tahun yang kelima? Okey, baiklah, untuk latihan soalan yang pertama, di sini anda perlu baca soalan dan anda keluarkan maklumat-maklumat yang diberikan. Jadi kat sini cikgu senaraikan N adalah sebanyak 5 tahun, R adalah RM300, I bersama dengan 8% dan dia nak suruh kita cari FV. Macam mana cikgu kata FV? Sebab akhir setiap tahun. Dia nak melabur pada akhir setiap tahun. Jadi kita nak cari FV lah kat sini. So cikgu ada buat satu garis masa dekat sini menunjukkan pelaburan itu dibuat lah. Jadi kat sini dia bermula daripada Januari 2017. So dia bayar pada akhir tahun. Jadi 2017 mulanya 2018 sebab dia nak 5 tahun kan. 2019, 2020, 2021. Jadi kat sini selama 5 tahun sekejap. Sampai 2020. Betul lah, 2017, 2018, 2019 sampai 2021 lah ikutkan. Yang ni tak perlulah ni. So cikgu tulis garis masa ni untuk memudahkan anda melihatnya lah. So ini tak perlu. Dia sampai 2021. Okey, kat sini apa yang perlu anda buat adalah anda tulis dulu formula dia. FV sama dengan R 1 tambah I kuasa N tolak 1 per dengan I. So, anda tulis formulanya terlebih dahulu. Jadi, anda masukkan saja dekat dalam formula. R dia adalah RM300. 1 tambah I dia adalah 0.08 kuasa 5 tolak 1 per dengan 0.08. So, anda kira ni menggunakan kalkulator, anda akan dapat 5.8667. So, ni cikgu ambil 4 titik puluhan lah, lebih detail. Kalau anda ambil 2 je, nanti takut dia macam tak cantik sikit lah. Dia lari sikit jawapan dia. Jadi, jawapan akhir dia adalah 1,759.98 sen. Okey, cikgu harap anda jelas dengan penerangan untuk soalan 1 latihan. Soalan latihan kedua. Katakan anda bercadang melabur RM400 ke dalam akaun simpanan pada penghujung setiap tahun selama 10 tahun bermula dari sekarang. Pihak bank menjangkakan kadar pulangan sebanyak 5% ke atas akaun tersebut pada tahun ke-10. Kirakan amount yang terkumpul dalam akaun simpanan tersebut. Okey, untuk soalan latihan yang kedua, dekat sini anda baca dan anda keluarkan maklumat-maklumat yang diberi, dan sini cikgu ada senaraikan sudah. R sama dengan RM400, N sama dengan 10 tahun, I sama dengan 5% ataupun 0.05, dan kita nak cari FV. Kerana apa? Sebab akaun simpanan dia nak laburkan pada setiap penghujung tahun. Jadi kat sini adalah kita nak cari FV. So, setelah senaraikan ni, anda perlu tulis formula lah. Okey, formulanya adalah macam biasa, R 1 tambah I kuasa N tolak 1 per dengan I. So, anda dah tulis formula kat situ, then anda masukkan semua maklumat yang diberikan. 400 1 tambah 0.05 kuasa N dia 10 tolak 1 per dengan 0.05.
So kat sini anda perlu kira kalkulator yang ni, dan anda akan dapat 12.5779 dan anda dapat RM5,031.16. So jawapan ni mungkin lari sikit. So cikgu ambil 4 titik perpuluhan. Sebab tu cikgu ambil 4 titik perpuluhan. Kalau ambil 2 titik perpuluhan mungkin dapat macam ni. So sama je jawapan dia, lari sikit je. Jadi cikgu harap anda dapat memahaminya. Cuma yang untuk pengiraan guna kalkulator ni yang macam ni, apa yang anda perlu buat adalah, cikgu rasa anda pun tak sedia maklum kot kalau nak kira kuasa. So 1 tambah 0.05 ni dapat 1.05. 1.05 tu anda buat kuasa seperti ini. Contoh okey, ni anda dapat tengok 1.05. Okey, dah nampak dah tu. Okey, tu anda dapat kuasa ni, anda tekan yang ni. Okey, kuasa 10 sama dengan berapa? So lepas tu kita tolak dengan 1. Lepas dah tolak dengan 1, kita bahagikan dengan 0.05. So sebab itulah dapat 12 ni. Dapat 12.5579. Jadi cikgu harap anda dapat mengira gunakan kalkulator lah. So itu saja untuk soalan nombor 2. Soalan latihan yang ketiga. Anda mendepositkan sebanyak RM100 pada akhir setiap tahun selama 3 tahun secara berterusan dalam akaun yang membayar faedah tahunan sebanyak 10%. Berapakah nilai depan bagi annuiti ini? Okey, baiklah, untuk soalan latihan yang ketiga, apa yang anda perlu buat, anda kena pasti semua maklumat yang diberikan. Jadi kat sini cikgu dah senaraikan maklumat yang diberikan. R adalah bersamaan dengan RM100, N dia bagi 3 tahun, I adalah 10% ataupun 0.1, dan kita nak cari FV sebab dia bagi tahu berapakah nilai depan. Nilai depan adalah FV. Jadi kat situ dia dah memudahkan kerja kita, dia beritahu. So apa yang perlu kita buat adalah kita tuliskan formula terlebih dahulu. FV sama dengan R 1 tambah I kuasa N tolak 1 per dengan I. So ini adalah formula dia. Dan kita tulis, kita masukkan maklumat yang diberikan. 1 tambah 0.1 kuasa 3 tolak 1 per dengan 0.1. Okey, kita dah masukkan macam ni. Kita kira guna kalkulator macam cikgu ajar tadi. 100. Kita dapat 3.31. Jadi jawapan akhir yang kita dapat adalah 331. Okey. Cikgu harap anda jelas dengan soalan ni. Soalan ni simple je. Soalan latihan yang keempat. Katakan Aminah melabur sebanyak RM600 pada setiap awal tahun selama 7 tahun. Jika pihak bank membayar kadar keuntungan sebanyak 6% setahun, berapakah amount yang terkumpul pada akhir tahun yang ke-7? Okey, untuk soalan latihan yang keempat ni berbeza daripada soalan yang pertama hingga ketiga, di mana ini adalah melibatkan PV. Jadi tadi kita tengok kita kira FV saja, future value, dan ni kita kira nilai kini ataupun PV, present value. Okey, kat sini anda kena pasti maklumat yang diberikan. Cikgu keluarkan dah kat sini. R dia adalah bersamaan dengan RM600, N adalah 7, I sama dengan 6% ataupun 0.06, dan PV dia kita nak cari. Disebabkan kat sini dia cakap berapakah amount yang terkumpul. Maksudnya dia nak kita cari S.
PVA lah, maksudnya amount annuity untuk PV. Dia tak nak kita cari cost, tapi dia nak amount dia. Jadi kat sini apa yang kita perlu buat, kita kena buat kita tulis dulu formula. So PVA atau S sama dengan R. Sebabkan ni PV, kita gunakan beginilah formula dia. Kuasa 1 tambah R 1 tambah I kuasa 2 tambah dot. Boleh tulis lah sampai dia kata 7 tahun kan. So R 1 tambah I kuasa 7. Okey, ni cikgu buat dot ni, anda jangan tiru pula. Nanti dekat dalam exam anda kena senaraikan. R 1 tambah I kuasa 1, kuasa 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu semua anda kena senaraikan lah. Macam cikgu ni, cikgu nak ringkaskan. Takut lagi tak muat kertas. So dekat sini kita tulis 600 1 tambah 0.06 kuasa 1 tambah 600 1 tambah 0.06 kuasa 2 tambah dot lah. Cikgu takut tak muat. So nanti anda tulis semua sekali sampailah R 1 tambah I kuasa 7. So anda senaraikan. Jadi nanti anda kira pengiraan ni, anda akan dapat, cikgu senaraikan kat sini, 636 tambah RM 674.16 tambah RM 714.61 tambah RM 757.49 tambah RM 802.94 tambah RM 851.11 tambah RM 902.18. Jadi kat sini kita senaraikan semua ni dan kita jumlahkan. Kita dapat jawapan akhir dia adalah 5,338.49 sen. Okey, so dapatkan sama dengan jawapan tadi, cuma dia lain, dia lari sikit. So cikgu harap anda jelas dengan penerangan cikgu. Jadi ini sebab dia nak amount terkumpul. Kalau dia nak cost, kita guna formula yang lagi satu tu. So ni kita kena senaraikan satu-satu untuk dapatkan jawapan. Cikgu harap anda jelas dan memahami apa yang cikgu sampaikan. Soalan latihan yang kelima. Encik Kamal telah mendepositkan RM400 di awal setiap tahun. Sekiranya faedah ialah 14% setahun dikompaundkan setiap tahun, cari amount annuity selepas 10 tahun. Okey, untuk soalan latihan yang 5, kat sini anda perlu kena pasti maklumat yang diberikan. Jadi cikgu keluarkan R sama dengan RM400, I sama dengan 14% ataupun 0.14, N sama dengan 10 PV kita nak cari. Sebab apa cikgu kata PV? Sebab di awal setiap tahun. Kita kena tengok key point lah dekat dalam soalan tu, dia bagi yang macam mana. So kita dapat kena pasti sama ada PV ataupun FV. Jadi disebabkan dia nak suruh kita cari amount annuity, maksudnya kita nak kena cari PVA. Sama macam soalan yang keempat tadi, PVA ataupun S sama dengan yang kita senaraikan tu lah, R 1 tambah I kuasa 1 tambah R 1 tambah I kuasa 2 tambah R 1 tambah I kuasa 3 tambah seterusnya sampai 10 tahun. R 1 tambah
I kuasa 10. So ni anda kena senaraikan lah. Cikgu memang tak senaraikan sebab ruang dan kekangan masa sikit. Jadi kat sini anda kena senaraikan lah daripada 1, 2, 3, 4, 5 sampailah 10. Ni cikgu buat dot-dot je kat sini. Jadi anda perlu kira lah RM 400 1 tambah 0.14 kuasa 1 tambah 400, 1 tambah 0.14 kuasa 2 tambah sampai 10 lah. Cikgu skip yang ni. Nanti anda kalau boleh anda tulis, bukan kalau boleh, memang kena tulis, baru jalan kerja tu lengkap. Sebab ni cikgu nak jimatkan ruang kat sini. Ni kuasa 10. So anda kena senaraikan habis lah. Maksudnya panjang lah jalan kerja dia kat situ. Jadi cikgu hanya tulis kat sini jumlah yang daripada tahun yang pertama sampai tahun yang ke-10. Cikgu tulis 456 tambah 519.84 tambah 592.62 tambah 675.58 tambah 770.17 tambah 877.99 91 sen tambah 1141.03 tambah 1378 sen tambah 1482.89 sen. Jadi anda kena jumlahkan lah semua sekali macam ni. So naraikan, maksudnya panjang lah jalan kerja dia. Sebab kan ni cikgu gunakan marker pen, jadi makan ruang. Jadi cikgu ada skip lah bahagian ni. Patutnya anda kena senaraikan satu-satu lah. Jadi bila anda jumlahkan, anda akan dapat nilai akhir dia adalah 8,817.81 sen. So yang ni dia macam dia terlebih kosong. Cikgu tengok dia dia terlebih kosong. Jadi kat situ mungkin salah jawapan tu lah. Sebab ikutkan betul je, cuma dia terlebih over dia punya perpuluhan tu. Jadi cikgu harap anda jelas dengan soalan yang kelima ni dan anda dapat memahami cara pengiraannya macam mana. Soalan latihan 6. Berapakah jumlah yang perlu dilaburkan setiap tahun pada kadar faedah berkompaun 8% setahun selama 10 tahun untuk menggantikan peralatan kilang yang kos jangkaan lebih daripada 20% berbanding kos asal iaitu RM50,000. Okey, baiklah, untuk soalan latihan yang nombor 6 ni, kita keluarkan segala maklumat yang diberikan. Jadi kat sini dia bagi I sama dengan 0.08 iaitu 8%, N selama 10 tahun, dan dia nak suruh kita cari R kat sini, jumlah yang dilaburkan setiap tahun. FV dia bagi, dia cakap kat sini kos jangkaan lebih 20% berbanding kos asal. Maksudnya kat sini dia kena darab dengan 120%. Ataupun anda boleh juga buat 50,000 tambah dengan 20% darab 50,000 pun boleh. Ni cikgu terus darab dengan 120% untuk kita dapatkan, sebab dia nak lebih 20% kan. Jadi dapat 60,000 untuk FV dia. Sebab dia jangkaan. Jadi pada masa akan datang lah benda ni. So apa yang perlu kita buat adalah kita tulis formula dia mula-mula. FV sama dengan R 1 tambah I kuasa N tolak 1 per dengan I.
Okey, apabila kita dah tulis formula macam ni, kita masukkan semua maklumat ni ke dalam formula yang diberikan. Jadi kat sini kita tulis 60,000. R kita tak tahu berapa, kita masukkan 1 tambah I dia adalah 0.08. Kuasa N dia adalah 10 tahun, tolak 1. Kita perkan dengan 0.08. Jadi ini cara kita menulisnya lah. Disebabkan kita nak cari R, jadi cikgu tulis belah sini lah R. Kita samakan, yang ni kalau kita darab pindah pergi sebelah jadi bahagi. Jadi kat sini kita pindahkan 60,000 kita perkan dengan 1 tambah 0.08. Kuasa 10 tolak 1 perkan dengan I, iaitu 0.08. So kat sini kita dah tulis macam ni. So R sama dengan 60,000. Kita perkan dengan apabila kita dah kira dengan kalkulator, kita dapat 14.4866. Dan jawapan akhir untuk R adalah sama dengan 4141.77. Okey, cikgu harap anda jelas dengan jawapan cikgu. Soalan latihan yang ke-7. Anda membuat pinjaman perseorangan berjumlah RM15,000. Kadar faedah 4% setahun untuk tempoh 4 tahun. Berapakah bayaran ansuran tahunan? Okey, baiklah, untuk soalan latihan yang nombor 7 ni, kita kena pasti dulu apakah maklumat yang dia berikan. Kat sini dia ada bagi PV sama dengan 15,000. Sebab apa cikgu kata PV? Cuba kita tengok balik. Okey, kat sini dia cakap anda membuat. Maksudnya kita telah buat ataupun tengah buat. Maksudnya kita kena gunakan nilai kini lah ataupun PV. Jadi kat situ adalah itulah sebabnya kita gunakan PV. PV adalah samaan dengan 15,000. I dia bagi adalah 0.04 iaitu 4%. N adalah 4 tahun. Dan kita nak cari nilai R, iaitu berapakah bayaran ansuran tahunan. Okey, mula-mula sekali kita tulis dulu formula dia. Formula untuk PV sama dengan R 1 tolak 1 tambah I kuasa negatif N per dengan I. So kat sini kita masukkan dekat dalam formula apa maklumat yang dia beri. 15,000. R kita tak tahu berapa. Kita masukkan 1 tolak 1 tambah I dia adalah 0.04. Kuasa negatif N adalah 4. Negatif 4. I dia adalah 0.04. So apabila kita dah masuk macam ni, kita kirakan yang ni guna kalkulator, kita akan dapat 3.6299. KRM 15,000. So ini yang kita akan dapat. Jadi cikgu tulis kat sebelah ni, darab pindah pergi sebelah jadi bahagi. Jadi 15,000 kita perkan dengan 3.6299. Jadi kita dapat nilai akhir dia, R dia adalah ansuran bulanan sebanyak 4,132.35 sen. Okey, cikgu harap anda jelas dengan penerangan cikgu untuk soalan yang nombor 7 ni. Soalan latihan yang ke-8. Andaian anda ingin melabur dalam satu pelaburan yang menjanjikan pulangan sebanyak 500 pada penghujung setiap tahun selama 3 tahun, maka aliran tunai ini adalah berbentuk anuiti 3 tahun. Sekiranya kadar faedah adalah 10%, berapakah kos pelaburan tersebut?
Baiklah, untuk soalan yang ke-8 ni, cikgu dah keluarkan maklumat yang diberikan, iaitu R adalah sama dengan RM500, N adalah sama dengan 3 tahun, I sama dengan 10% ataupun 0.1 dan dia suruh kita cari PV. Sebab apa cikgu tulis PV? Cuba kita tengok balik. Okey, kat sini kita buat andaian kita ingin melabur dalam satu pelaburan. Jadi diandaikan kita tengah melakukan pelaburan itu. Jadi kita gunakan nilai kini lah. Walaupun kat sini dia macam agak susah kita nak cari dia punya PV ataupun FV sebab dia macam dia tak bagi tahu begitu jelas. Jadi kita baca balik ayat dia tu menyatakan masa depan ataupun masa sekarang ataupun sebelum. Jadi kat sini dia macam menyatakan pada masa sekarang ni kita diandaikan kita membuat pelaburan. Jadi kita gunakan PV. Mula-mula sekali kita tuliskan dia punya formula dia. 1 tolak 1 tambah I kuasa negatif N per dengan I. Jadi kita buat kita masukkan dekat dalam formula apa yang dia dah berikan dekat dalam soalan ni. RM500. So So 1 tolak dengan 1 tambah 0.1 point kuasa negatif 3 per dengan 0.1. Ni kita tutup kurungan. So sama dengan kita dapat, kalau kita guna kalkulator, kita kirakan dalam kurungan ni kita akan dapat 2.4869. So kita dapat jawapan akhir dia adalah jadi kita dapat jawapan akhirnya ialah 1243.43 sen. Sama dengan jawapan yang diberikan dekat dalam soalan. Okey, jadi cikgu harap anda jelas dengan soalan nombor 8 ni. Soalan latihan yang ke-9. Mimi memerlukan RM15,000 setiap tahun bagi 3 tahun akan datang untuk membayar yuran pengajian universiti. Dia perlukan RM15,000 tepat dalam masa setahun. Jika dia menyimpan wang tersebut dalam akaun simpanan yang menghasilkan 8% faedah yang dikompaunkan setiap tahun, berapakah yang Mimi perlu ada dalam akaunnya pada hari ini? Okey, baiklah. Untuk soalan yang nombor 9 ni, apa yang perlu kita buat? Kita kena pasti maklumat yang diberikan. Okey, jadi kat sini dia beri R dia adalah 15,000. Maksudnya dia memang dia nak confirm 15,000 tu ada setiap tahun. Jadi R adalah sama dengan 15,000. N adalah sama dengan 3 tahun. I adalah diberikan 8% ataupun 0.08 dan kita nak cari PV. Okey, sebab apa dia nak cari PV? Cuba kita tengok balik soalan tu. Okey, memerlukan. Jadi dia perlukan tepat pada setiap tahun. Maksudnya dia macam dia kena simpan mulai sekarang lah. Dia bukan pada masa depan. Jadi walaupun amount yang dia perlukan tu dia nak buat dalam tempoh 3 tahun. Jadi maksudnya dia nak lakukan orang kata apa, simpanan tu pada masa sekarang. Jadi kita gunakan PV. Jadi kat sini kita mula-mula sekali kita tulis dulu formula dia. 1 tolak 1 tambah I kuasa negatif N per I. So kat sini kita masukkan dekat dalam formula 15,000. 1 tolak 1 tambah 0.08 kuasa negatif 3 per dengan 0.08.
So ini yang kita dapat. Lepas tu kita kira guna kalkulator, kita dapat 15,000 2.5771 dan kita dapat jawapan akhir dia sebanyak 38,656.45, sama dengan jawapan, cuma dia lari sikit lah dia punya titik perpuluhan dia. Jadi cikgu harap anda jelas dengan soalan nombor 9 dan anda boleh jawab. Kena pasti PV dan FV tu macam mana. Soalan latihan yang ke-10. Jimmy membayar RM433.21 sen setiap bulan untuk satu pinjaman bernilai RM10,000 dengan kadar faedah 6% dikompaunkan secara bulanan. Cari nilai bayaran yang perlu dibuat oleh Jimmy. Okey, baiklah. Untuk soalan yang nombor 10 ni, soalan ni agak simple sebab dia dah bagi siap-siap dah ansuran bulanan dia tu berapa. Pinjaman dia tu dia dah pinjam sebanyak 10,000, maksudnya PV lah. Dan dia bagi I faedah dia sebanyak 6%. Dan dia nak suruh kita cari N. Disebabkan kat sini dia bagi ansuran bulanan dia dan dia bagi nilai pinjaman dia tu berapa. Jadi kita punya pengiraan dia amatlah mudah sebab kita nak kirakan dia punya amount bulanan tu saja kan. Jadi kita masukkan PV dia tu adalah 10,000. Kita perkan dengan ansuran bulanan dia sebanyak 433.21 sen. Jadi kita dapat N dia adalah bersamaan dengan 23.09. Disebabkan N ni adalah tempoh ataupun nilai masa. Masa kita tak boleh gunakan point. Jadi kita kena gunakan 24 bulan. So ini adalah jawapan akhir dia. Jadi cikgu harap anda jelas dengan soalan ni.